Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sidang penonton yang sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang satu topik fiqh, iaitu musibah alam. Musibah alam, dua perkataan yang selalu kita dengar dan selalu kita gunakan dalam kehidupan. Oleh itu, pada pagi ini kita ingin mengambil intipati pengajaran di sebalik dua perkataan ini dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan guru kita yang setelah diwawarkan semalam, iaitu suaranya lunak, wajahnya kacak, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kabari waras. Oh, waras. Alon-alon. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang diajukan berkaitan topik kita iaitu musibah alam. Juga boleh buat panggilan ke 1800 88 1677. Baik. Jadi sebelum kita nak mengemukakan persoalan, elok kita dengarkan dahulu mukadimah topik kita iaitu musibah alam. Baik Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dalam kesempatan ataupun dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita bersama-sama menadah tangan mohon pada Allah agar dikurniakan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya ilmu tersebut menjadi suatu kebaikan buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adinda saya Dai Hakim, sentiasa sega, tinggi lampai orang dia rupanya ya. Tengok dalam TV nampak kecil. Ketot Rendang. Luar nampak tinggi sungguh. Dan semualah penonton-penonton, ibunda saya dan juga para pemimpin, para alim ulama, kru penerbitan dan semua sekali, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita dalam silibus fiqh pada kali ini iaitu tentang musibah alam. Izinkanlah saya untuk memula dan memuliakan majlis ini dengan kita membuka dengan ayat suci Al-Quran sebagai panduan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi serta segala yang ia biakkan pada keduanya,
atau yang ia kembangkan dari keduanya langit maupun bumi, makhluk-makhluk yang melata, dan ia yakni Allah Maha Kuasa menghimpunkan mereka semuanya apabila ia kehendaki untuk melakukannya. Dan apa jua yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu dari suatu kesusahan atau bala bencana malapetaka, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu, dan kamu tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah daripada menimpakan kamu dengan bala bencana musibah, walaupun kamu lari diri ke mana sahaja di muka bumi ataupun langit, dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun lain dari Allah sebagai pelindung atau pemberi pertolongan. Sadaqallahul Azim, surah Asy-Syura ayat 29 sampai ayat 31. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini jelas menunjukkan pada kita, saya kira kalau tak ulah panjang-panjang pun, penonton-penonton semua pun dapat tangkap dah. Mesejnya apa dan tajuk yang telah diwar-warkan tadi, musibah alam. Yang mana antara ayatnya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa alam ini sendiri, langit maupun bumi, semuanya ciptaan Allah, indah, cantik, menawan, sedap mata memandang. Kita sendiri yang berada di Malaysia ni pun, Malaysia ni bumi bertuah. Kita ada 878 buah pulau, kita ada sumber hutan yang sangat luas, flora fauna yang indah, cuaca sedap, tak panas sangat, tak sejuk melampau, kecuali kita sendirilah ejah aircon jadi 16, suhu 16 itu sejuk sendiri. Betul. Dan kita ada kurang lebih 15,000 spesies tumbuh-tumbuhan, kita ada 306 spesies mamalia, 242 jenis spesies amfibia, ada 567 spesies reptilia, dan kita ada 449 spesies ikan sungai, dan ada 500 spesies ikan laut, dan banyak lagi lah. Dah macam tengok rancangan Alam dan Manusia pula. Nak mengajak para penonton menghargai setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di atas muka bumi ini, sama ada kita manusia maupun selain daripada manusia, semuanya telah Allah ciptakan. Namun di sebalik keindahan yang telah Allah Ta'ala indahkan, cantikkan, persiapkan untuk kita ini, ada tangan-tangan gatal, noti, nakal-nakal punya tangan tak reti duduk diam ni, dia memusnah dan dia merosakkan alam. Yang mana kerosakan daripada tangan-tangan durjana ini semua, akibat dia ditanggung oleh semua penduduk bumi. Binatang atau haiwan, makhluk manusia, semuanya seolah-olah menjadi huru-hara akibat tangan-tangan tak bertanggungjawab tadi. Maka Allah Ta'ala sebut, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, dan apa saja yang menimpa kamu, tak kiralah apa bentuk malapetaka sekalipun, gempa bumi ke, tanah runtuh ke, kepala air ke, banjir yang dahsyat ke, semua ini kerana gara-gara kau punya tangan. Tangan-tangan orang di kalangan kamu ini. Namun di hujung Allah Ta'ala sebut wa ya'fu an kathir, Allah Ta'ala mengampunkan, Allah memaafkan dosa-dosa, mengampunkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Namun kena ingat jangan pula dalam buat perangai tak elok tu menebang pokok sesuka hati, korek tanah sana sini tanpa mengambil kira kelestarian alam semua, maka akhirnya hujung-hujung dia kata tak apa, Tuhan Maha mengampun. Ada kata-kata orang putih, dia kata apa, man argue, nature act, apa macam itulah lebih kurang. Dia kata manusia buat perangai, alam akan menunjukkan akibat dia. Allah mengampun lagi, alam seolah-olah tak ampun dah. Dia macam orang kata ni lah, ni cakap orang bukan Islam, tapi ada hikmahnya juga. Dia kata Tuhan boleh mengampunkan kita, tapi perut tak boleh mengampun. Maknanya kita buat dosa, buat silap, Allah ampun. Perut dia tak ampun lah. Engkau makan apa, kau terimalah akibat dia. Manis banyak sangat, kolesterol banyak sangat, terima akibat. Begitulah kita dan juga alam. Jadi ini sebagai pembukaan lah atau mukadimahnya, yang insya-Allah kita akan raikan soalan-soalan daripada penonton-penonton dalam membicarakan tentang musibah. Namun apa yang perlu kita faham bahawa musibah ini takkan berlaku ma asaba min musibatin illa
biiznillah. Tidak akan berlaku sama ada banjir ke, tanah runtuh ke, apa jua musibah alam ini tak akan berlaku hanya kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula ada yang kata, "Allah Ustaz, tengok masjid pun roboh, masjid pun retak akibat gegaran baru ni. Tuhan tak jaga ke?" Jangan cakap macam tu. Allah izin masjid ke atau apa-apa tempat yang kita rasa tak sangka nak jadi. Jeddah, Betul? banjir, Mekah banjir. Jadi takkan kita nak kata tempat tu pun Tuhan murka ke apa, tempat suci, tempat mulia. Allah izin segalanya berlaku. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Kita ada soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah sebagai umat Islam kita boleh menganggap musibah alam ini satu bala untuk menakutkan hamba-Nya yang bergelumang dengan dosa dan maksiat? Bagaimana pula untuk kita ini melihat yang sesuatu musibah alam itu merupakan kekuasaan dan keagungan Allah yang Maha Kuasa dan terkandung hikmah di sebaliknya? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Ya, baik Ustaz, pertanyaan yang menarik, adakah boleh kita anggap sebagai satu bala musibah ini Ustaz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa jua bentuk musibah yang menimpa, yang berlaku, yang kena pada seluruh alam, tak kira lah manusia tu orang beriman, kaki majid, kaki surau, kaki dandut ke apa, mengarupnya orang. Dia datang secara package. Package ni dalam arti kata begini, senang faham, musibah itu dalam bentuk 3. Dia datang sekali tapi dengan tujuan berbeza. Pertama, ada musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kafarah. Kafarah ini maknanya sebagai Allah nak menghapuskan dosa-dosa. Ada orang, dia bagus, orang baik, tapi kadang-kadang dia terlanjur buat benda tak betul ke apa, jadi Allah nak hapus dosa dia agar di akhirat nanti clear. Maknanya rekod selesai. Tak ada lagi nak panjang mahkamah akhirat. Tak ada, dah selesai. Dengan Allah datangkan apa? Mungkin banjir, mungkin rumah, na'uzubillah lah, rumah terbakar, penyamun masuk, sebagai Allah nak hapuskan dosa-dosanya. Namun syarat dia kena sabar. Kalau dia mencarut makiamun, aduh banjir lagi, tak jadi. Bertambah lagi dosa pula dah lah. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan itu dengan tujuan sebagai apa? Allah nak mengangkat darjat. Allah nak mengangkat darjat. Maknanya kalau dalam satu hadis Nabi SAW sebut apa? Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala kalau dia cinta satu-satu kaum, tandanya adalah dengan Allah akan mendatangkan ibtila. Ibtila ni musibah jugalah. Tapi dengan tujuan Allah nak angkat darjat para Nabi, Rasul. Nabi dan Rasul, para ulama' pun ada penyakit, ada sakit, ada kesusahan hidup, penderitaan, dengan tujuan Allah nak angkat lagi dia punya level tu lagi tinggi. Namun doalah pada Allah jangan termasuk yang ketiga, namanya bala. Bala ni adalah satu bentuk yang Allah Ta'ala datangkan musibah itu dengan tujuan orang-orang yang memang jahat ni, hukuman dari Allah, dunia dia kena, akhirat nanti pun dia kena lagi. Oh dahsyat. Qarun, Fir'aun, Namrud dan tokoh-tokoh yang kita kenal dalam sejarah itulah yang melawan, yang ingkar Allah Ta'ala ni. Jadi setidak-tidaknya kita dapat dua yang awal tu pun okey lah. Betul. Allah angkat darjat mungkin, Allah nak hapuskan dosa kita mungkin. Tapi banjir yang sama. Ataupun tsunami yang sama. Kan ada orang balik pada masjid, kena hanyut di air laut, tsunami ke apa kan. Jadi jangan pula cakap, oh itu tengok orang masjid pun kena banjir, orang masjid pun kena tsunami, baik tak payah pergi macam ni. Dah, package-nya itu Allah nak bagi kebaikan pada dia berbanding yang hidupnya songsang ke apa mengarut ini. Allah Ta'ala nak bagi dia dengan cara yang kita sebutkan tadi. Okey, dan satu lagi apa soalan tadi bagaimanakah kita melihat sesuatu hujan itu menunjukkan keagungan dari Allah? Ya. Dalam satu ayat Quran, jap saya semak semula ya. Dalam Quran, ni ayatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kata Allah Ta'ala, Allah sesekali tak menganiaya mereka, tapi mereka lah yang aniaya buat zalim pada diri sendiri. Surah At-Taubah ayat 70. At-Taubah ayat 70. Ayat ni sebagai satu ingatan penegasan pada kita bahawa tiap kali datang kesusahan, kepayahan, musibah, janganlah kata Tuhan zalim, Tuhan tak ingat kita, kita puasa sunat ya, hari Isnin kami puasa Arafah semua buat. Tuhan datangkan pula musibah siang kami, orang yang tak datang masjid tak kena apa-apa. Jangan macam tu. Allah tak pernah buat zalim pada hambanya kecuali hambanya sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu ayat Quran ni dia dua. Pertama ayat makruah, kedua ayat manzurah. Ayat makruah ni apa dia? Ayat yang dibaca. Kita baca ayat macam saya bacakan ayat tadi. Namun ayat Quran ni jangan hanya sekadar makruah saja, dibaca semata. Dia mesti manzurah. Manzurah ni ayat yang dilihat. Maknanya Al-Quran itu akan hidup kalau sekiranya kita memandang alam ini dari kacamata Quran. Maknanya kalau berlaku yalah musibah apa sekalipun lah menimpa alam ini, kita baca yang berlaku tu mengikut pandangan Quran. Oh, ini yang Allah sebut dalam Quran ni yang jadi ni. Jangan pula kita kata ini sekadar yalah fenomena alam. Fenomena alam. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan campur tangan urusan Tuhan ni, tak ada. Ini semua ni jangan macam tu. Sampai sudah kita tak insaf. Sampai sudah kita tak beringat kalau kita hanya sekadar berlegar ayat tu hanya sekadar kita sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi 3 tujuan diberikan ujian kepada kita. Yang pertama K, kafarah. Yang kedua M, mengangkat darjat. Dan yang ketiga B, bala. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan tentang topik fiqh iaitu musibah alam bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baik, kita nak meraihkan soalan yang kedua dari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk bersiap siaga apabila berlakunya musibah alam dan redha menerima takdir serta musibah yang berlaku? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna atas soalan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya. Pertama sekali adalah saya kira iaitu dengan kita saling mengamalkan falsafah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, iaitu saling mengingat sesama kita dengan kebenaran dan saling mengingat sesama kita dengan kesabaran. Maknanya apa? Waktu sama ada belum berlaku ataupun sedang atau pasca berlaku benda itu, kena mengingat itu kena sentiasa berlangsung. Macam kawan-kawan kita yang dikumpulkan ataupun ditempatkan di pusat-pusat pemindahan sementara semua ni kan, kita kena selalu ingatkan dia, bagi motivasi kat dia, bagi semangat kat dia bahawa dunia ini pinjaman, harta kita, ya rumah dia hanyut ke apa kan, benda-benda ni semua, mengingat. Sebab benda ni penting, meningkatkan motivasi diri. Betul. Bahawa setiap musibah yang berlaku ini takkan jadi kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pun sebelum kita berehat tadi ke commercial break, lepas tu pihak penerbitan pun dah kongsikan, paparkan pada kaca TV anda, iaitu ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11 kalau tak silap, yang mana Allah Taala sebut apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kan, tak akan berlaku satu musibah tu kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena diperingatkan satu. Yang keduanya adalah iaitu
set dalam minda jiwa kita bahawa apa-apa berlaku sekalipun jangan terlintas di mulut kita perkataan lau ataupun kalau. Kan Nabi mengajar kan, apa musibah berlaku janganlah mengatakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah aku tahu nak jadi macam ni, mesti aku ni. Kalaulah aku tahu ni, aku tak pergi bercuti. Kalau tahu rumah nak jadi macam ni, tak boleh. Dia kalau ni tak boleh. Sebab dia akan tuftahu amal syaitan. Dia akan membuka jalan syaitan merosak jiwa kita. Itulah kalau kau dah sudah. Dah mula lepas ni mula bersangka buruk pula terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah pesan saya lah buat semua, sebab tanya ustaz, kalau tanya pada Jabatan Meteorologi, tanya pada kawan-kawan kita yang NADMA bencana alam, semua dia adalah nasihat lain. Dia tanya ustaz kan. Banyak doa zikir lah ingatnya. Banyak kan ni, jangan lupa satu zikir ya. Zikir ni memang dahsyat tu. Nak jawab ke? Boleh Ustaz, silakan. Apa tu zikirnya adalah zikir hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Ulang-ulang dan ulang, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bukannya apa? Mohon kekuatan kental jiwa kita di saat berhadapan dengan musibah yang tak tertanggung oleh kita lah. Betul. Selain daripada kita buat persiapan-persiapan. Macam kawan-kawan kita di Pantai Timur, Pahang, Mentakap, Raup, Temeloh, itu kan antara kawasan-kawasan yang kebiasaan lah. Apa tu banjir. Masa saya pergi di Pahang itu, ada satu masjid tu, dia kata, kami ni masjid Ustaz, kami kalau ikut masjid kami ni masjid terapung. Masjid terapung. Bukan terapung sebab laut, terapung sebab banjir. Asal banjir terapung. Sebab dia rendah dan tinggi dia buat. Baik. Kita tengok pasal apa nak tiba tinggi ni kan. Sebab dia kata sekarang tak apa Ustaz, bulan 12 nanti ni. Hujung tahun nanti dia mari musim dia, kami automatik jadi terapung. Masjid terapung. Jadi yalah, persiapan dari sudut kesiapsiagaan kita, keselamatan barang-barang semua tu, itu juga perlu dijadikan keutamaan. Betul. Untuk berhadapan dengan musibah yang tak diduga. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Ilyas bin Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Kita dah faham dah apabila Ustaz dah sebut tadi ayat Quran mengatakan kerosakan di muka bumi inilah kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Soalan saya Ustaz, kita membuat pembangunan, atas tiket pembangunan kita tarah bukit, kita potong bukit sesuka hati, dan ini yang mengundang musibah, contohnya banjir lumpur, tanah runtuh dan sebagainya. Soalan saya, apakah boleh kita berlandaskan kepada atas tiket pembangunan ini untuk merosakkan alam sekitar dan mengundang musibah dan boleh memudaratkan nyawa kita sendiri? Yang kedua, saya nak tanya mengenai apa ini katakan ini yang dikatakan banjir tadi tu. Banjir ni kadang-kadang Ustaz, bukanlah kita tak faham dah banjir khususnya di Pantai Timur ni, itu di Pekan contoh tempat saya. Ni yang kata Ustaz Umar banjir. Umar Tu Haji pernah kena? Ya? Umar Tu Haji pernah kena ke banjir ni? Pernah dah ni Ustaz. Jadi yang kata banjir terapung tadi, kadang-kadang kita tahu dah aliran air yang tak lawas, tak laju, tak menghalang air sungai itu lalu. Itu yang menyebabkan banjir. Tapi oleh kerana ketidakmampuan kita suka buang sampah rata-rata, tersumbat longkang dan sebagainya. Ini juga tangan-tangan manusia. Apakah ini boleh kita katakan ini ketentuan Allah, kadar dan kadar Allah, kita kena terima lah. Tapi kita juga yang melakukan benda gitu. Dan bolehkah kita hanya berserahan ini takdir, kita kena terima lah, hujung tahun mesti banjir punya. Inikah bolehkah kita memberikan alasan yang begini rupa? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Dua soalan yang diajukan. Yang pertama, tiket pembangunan, bukan penerbangan Ustaz ya. Jadi nak dengar betul. Baik, yang kedua tentang hari ini ramai orang yang membuah sampah merata-rata dan kita menyalahkan sudah takdir nak buat bagaimana. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tu Haji Omar dia tanya soalan, dia cakap kita macam bisik ya. Romantik lah. Romantik ya. Betul. Untuk orang rumah. Penonton-penonton semua, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri sebagai seorang pakar dalam
penyusunan tata kota, iaitu menyusun atur kedudukan maupun pembangunan negeri, tak kiralah Madinah maupun Mekah, cukup cantik. Antara yang Nabi SAW titik beratkan adalah iaitu termasuklah usaha ke arah penghijauan bumi. Nabi sendiri telah pun menetapkan, dia panggil mantiqah. Ada kawasan-kawasan tertentu yang kita gazetkan sebagai kawasan ni sebagai hutan simpan. Tak boleh sama sekali, ataupun pokok-pokok tu tak boleh diusik langsung. Tak boleh diusik langsung. Maknanya kalau nak bangunkan itu, bangunkan kawasan ini ke dengan tujuan jalan raya ke ataupun apa alasan sekalipun untuk kemudahan orang ramai ke apa, benda tu ataupun kawasan tersebut, mantiqah tersebut sesekali tak boleh diusik. Macam tu sekali Nabi punya tegah agar kelestarian alam dapat dipelihara. Sebab nanti ialah penebangan pokok secara berleluasa ataupun tanpa kajian terlebih dahulu, kesan daripada alam semua, akibat nanti akan ditanggung bukannya orang lain yang duduk sekeliling. Betul. Itulah kesian orang sekeliling. Nanti bila nak pulihkan balik, kos pula. Setuju? Kesian puak-puak mana yang mengauk keuntungan dengan suka hati, dengan sekenyang-kenyangnya, tak tahu dah dia terbang pas ke mana dah. Untung dapat banyak dah. Yang menanggung susah ni orang kampung tepi sungai lah, apa kesian diorang ni. Ataupun yang ada memang bergantung harap pada hasil hutan, bergantung harap pada hasil sungai. Kawan-kawan kita di Pahang bela patin sangkap. Banjir habis dengan patin-patin lah. Dengan sangka-sangka apa hanyut habis dah. Jadi kesian, mati habis haiwan ternakan semua rosak. Jadi tolonglah kita mengajak, dan saya menyeru pada diri saya dan semua sekali lah, ini bukan cerita soal penjagaan alam, bukan cerita oleh kawan-kawan kita di Jabatan Alam sekitar saja, tapi ini semua tanggungjawab bersama. Sebab banjir ni merupakan satu, dia sebenarnya tak yakin kalau boleh saya kongsikan. Boleh, saya silakan. Banjir ni dia bukanlah satu musibah yang kita anggap sebagai biasa-biasa. Kalaupun saya ni adalah dapat sikit-sikit maklumat dari kawan-kawan Jabatan Pengairan dan Saliran. Banjir ni kalau nak ikutkan, dia merupakan satu bencana paling dahsyat dalam dunia. Sebab apa? Ustaz, bukankah ada lagi gempa bumi apa? Tak, dia macam ni. Banjir ni sungguh pun dia nampak seperti aliran air yang besar, menenggelamkan banyak kawasan ke apa. Tapi rupanya akibat daripada tu banyak sangat. Apa makna banjir? Limpahan air yang keluar dari tebing sungai, keluar daripada tasik, keluar daripada sistem peparitan. Dan akibat ataupun punca boleh berlaku banjir ni sama ada hujan lebat, pencairan ais, air pasang, ataupun berlaku halangan pada saluran tu. Maknanya longkang-longkang tu tersumbat. Hari tu kan kawan-kawan kita di DBKL, dia orang jumpa patung bear besar. Dia kata kecil sikit pada ustaz. Besar, tersumbat di lubang. Itu yang jadi macam-macam. Kesian bear tu ya. Kesian bear. Dia lempar ke longkang sudahnya. Ya Allah. Tu yang kalau boleh amalkan salah satu daripada sunnah Nabi juga. Betul. Kitar semula. Nabi kan kalau dalam sunnah menceritakan baginda Nabi SAW, pakaian, kasut, apa yang koyak-koyak, Nabi jahit semula. Bukan lempar beli baru. Itu kalau ikutkan proses macam tu, macam kita semula lah tu, pakai semula. Betul. Selagi boleh guna. Ini dah tak nak pakai, lempar pula ke longkang, tersumbat saluran-saliran semua. Dan dia punya akibat yang jauh lebih dahsyat lagi, apa dia? Boleh banjir ni sama ada banjir kilat, banjir monsun, ataupun banjir pasang surut ni, dia akibat dia pun lebih kurang. Pertama, antaranya itu menyebabkan kehilangan nyawa. Meninggal dunia. Kalau macam di Jeddah pun ada meninggal. Yang setakat saya baca ada 2 kematian. Kalau macam di Malaysia kita itu ramai meninggal dunia, tersangkut di pokok lah, macam-macam jadi. Sebab kalau orang yang pandai menyelam ke dasar laut sekalipun, bawah tu dia tahu dah terumbu karang ataupun laut laut lepas gitu. Banjir bawah tu apa dia? Traffic light. Signboard, kereta orang, pagar berdua, tak tahu apa jadi. Dahsyat. Pertama, kehilangan nyawa. Kedua, kemusnahan harta benda dan alam sekitar. Lagi apa? Mendatangkan penyakit berjangkit yang berbahaya. Keracunan makanan, penyakit kulit, kencing tikus. Nampak tak dia punya akibat daripada banjir tu? Orang dulu seronok banjir pasal budak-budak zaman dulu terjun. Sekarang tak ada dah. Sisa toksik lah apa, bercampur habis semua. Bahaya. Memudaratkan alam. Wallahualam. Baik, sebab itu datangnya musibah, datangnya kecelakaan hasil dari tangan kita sendiri sebenarnya. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana?
Waalaikumsalam Da'i Hakim, Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Silakan Kak Yat. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Yat Ustaz, kita ni manusia kadang kita terlalu rasa takut Ustaz. Tak ada telur takut, tak ada ayam takut, tak ada kerja takut miskin. Jadi dalam berkaitan tentang musibah alam ni, Kak Yat nak minta Ustaz ulas sikit tentang surah Al-Baqarah ayat 155 tentang kamu pasti akan diuji dengan sedikit rasa takut. Jadi Kak Yat nak tahu bagaimana untuk kita memadam rasa takut itu adalah satu hikmah dari Allah, dan segala apa yang berlaku ini segala-galanya kita akan kembali kepada Allah. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Kak Yat atas soalan tentang surah Al-Baqarah ayat 155, tetapi kita nak dengarkan jawapannya selepas berehat nanti. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang topik fiqh berkaitan musibah alam bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan tadi ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Kak Yat, bertanyakan tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 155. Kalau boleh saya bacakan Ustaz. Ya. Iaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan terjemahannya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasa kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi soalannya tentang perkataan takut dalam ayat tersebut. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya. Kak Yat dan juga penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia akhirat semuanya. Juga adinda saya Da'i Hakim. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang diminta ulas oleh Kak Yat tadi ni, ada beberapa perkara atau musibah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Kira-kira kurang lebih ada 4. Pertama sekali Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ataupun ujian yang berupa pertama takut, keduanya iaitu kelaparan, ketiganya kekurangan harta benda, dan yang ketiganya jiwa ataupun kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, dan juga hasil-hasil tanaman. 4 ataupun 5 lah poin lebih kurang, ada 5 perkara. Yang mana kalau tuan-tuan perasan, keempat atau kelima-lima perkara ini sedikit sebanyak telah pun kita diberi peluang oleh Allah laluinya dalam tempoh lockdown hari itu. Betul. MCO ataupun dalam tempoh PKP hari itu, Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas. Kita dah pernah laluinya. Pertama rasa takut. Tengok orang bersin pun macam takut-takut. Jangan kata orang yang bersin, kita nak bersin pun tak tergamak. Takut dituduh bawa wabak, penyakit lah, bawa sanggup tahan jadi tahan. Kata esok je lah aku bersin. Esok je lah aku main. Esok je lah. Takut. Tambah takut. Duit pun habis dibasuhnya, takut kena COVID kat situ apa kan. Yang keduanya adalah iaitu kelaparan. Berapa ramai yang diberhentikan kerja, duitnya atau pendapatannya terjejah semuanya. Kemudian kekurangan harta benda. Ataupun kehilangan nyawa. Berapa ramai meninggal dunia hari demi hari. Kita dengar kes seorang demi seorang meninggal. Kluster itu, kluster ini, serta hasil tanaman ataupun dia punya income, pendapatan dia pun mengurang, merosot, ada yang sampai gulung tikar terus. Maka di hujungnya Allah Ta'ala mengajarkan wabasyiris sabirin, berita gembiralah untuk orang-orang yang bersabar. Macam ni, kita fokuskan pada khauf ataupun kataan takut tu sendiri ya. Takut ini kalau dalam perbincangan para alim ulama, termasuklah Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan, takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ada pada naluri kemanusiaan ini, itu bukanlah sesuatu yang melemahkan.
Jangan fikir kalau boleh dalam hidup ni tak mau takut lah, tak payah ada takut. Tak boleh juga. Hatta Nabi SAW, Nabi sendiri pun ada perasaan takut. Takutkan umatnya apa jadi. Takut macam mana nasib umatnya nanti, macam mana berhadapan dengan Dajjal semua. Nabi pun dia ada kebimbangan, takut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun ada takut ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dalam gua dikejar musuh. Sayyidina Abu Bakar bimbang dan takut kalau kekasihnya diapa-apakan musuh. Siapa lagi ya? Julius Caesar kot. Oh, dia kan panglima berani. Rupanya dia takut dengan kilat, dengan peti. Masya Allah. Bunyi kilat dia takut. Oh Allah, dengar orang dia cantas ya. Kilat pun takut. Rupanya orang hebat-hebat dalam dunia ni takut ni bukan satu yang janggal lah. Namun kena ingat, takut ni juga ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Kelebihan bagi orang yang ada sifat takut ni khususnya tengok pada apa yang dia takut. Kalau dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan lagi mendekatkan dia pada Allah Taala. Takut melakukan dosa, takut terjebak dalam melakukan kemaksiatan. Itu takut-takut yang membina, yang proaktif, yang bagus. Tapi ada satu lagi takut. Ni takut ni bahaya. Takut apa Ustaz? Takut bini ke? Dah. Itu bidang lain. Takut iaitu takut apa? Takut sampai tak berbuat apa-apa. Kan? Takut lah, serba-serbi takut. Maaf, kalau orang kajian dia panggil apa penyakit tu, keterlaluan takut ni dia panggil paranoid. Paranoid ni takut melampau sangat. Maaflah ya, bila bekalan telur kurang lah, habis. Oh, kiamat dah. Maksudnya minggu depan dah je pasal. Lepas tu pula, maaf ya, ada orang dia terlalu taksub dengan nombor-nombor. Tarikh mengundi, ini PM kita yang keberapa, telur. Oh, ini memang apa benda ni? Melampau sangat tu, orang suruh tengok, tanyalah ustaz pagi-pagi. Ni pagi-pagi tengok WhatsApp. Tu masalah tu. Betul. Tapi soalan kita kok WhatsApp juga kan? Tak, WhatsApp yang elok tak apa? Betul. Takut. Sebab itu apa kata Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, saya lupa nama ulama tersebut. Namun apa yang beliau sebutkan, dia kata manusia yang takut tanpa ada ilmu, sebenarnya dia sudah mati sebelum mati. Allah Akbar. Macam kita dah takut tak? Takut. Tapi takut biarlah berilmu. Takut dengan ancaman wabak penyakit, tapi ada tak ilmu? Ada. Macam mana cara nak berhadapan dengan wabak tersebut? Masuk ke kawasan berisiko, persiapan, tangan, cecair pembasmi kuman apa. Persiapan kita. Kan? Tapi kalau orang yang takut tanpa ada ilmu, dia akan mati sebelum mati. Masya Allah. Hidup dia dah mati lah. Nak pergi sana tak berani, takut. Buat macam mana? Betul. Kan? Namun kata Imam Syafi'i yang paling saya tertarik sekali, kata beliau, kata Imam Syafi'i, orang beriman berhadapan dengan sebarang kemungkinan musibah atau apa yang tak diduga, umpama seseorang yang bersedia untuk perubahan cuaca dan waktu. Masya Allah. Macam kita, bila asar menjelma, asar menjelang, sikit lagi nak maghrib, apa persiapan kita? Panggil anak masuk rumah, mandi-mandi, siap-siap untuk maghrib. Orang yang tahu kata menjelang bulan 12, apa persiapan dia? Dalam raga motor mesti ada apa? Takkan buah kurma pula. Ada apa? Baju hujan. Sebab tahu dah hujung tahun kebiasaannya musim tengkujuh atau hujan. Jadi dalam harga motor ada baju hujan, ada payung dalam kereta. Itu persiapan orang beriman, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata orang lama Ustaz, takut biar bertempat ya. Baik. Soalan yang menarik juga untuk kita bahaskan bersama dari sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru bertugas. Waalaikumsalam. Bahan-bahan toksik yang dilepaskan ke laut sewenang-wenangnya menyebabkan bau busuk yang tidak terperi kepada airnya. Akibat pencemaran laut ini mengganggu pelbagai kehidupan. Adakah perbuatan demikian menjemput murka Allah dan bagaimana untuk bertaubat kerana ia melibatkan kehidupan lain? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, bagaimana orang yang buang toksik, sampah merata-rata, adakah itu sebenarnya menjemput kemurkaan Allah dan bagaimana kalau kita sedar kita nak bertaubat? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pencemaran alam sama ada datang daripada sisa-sisa kilang ke ataupun sampah yang kita hasilkan. Tapi dia tak sebut sampah lah. Kita biasa bahasa ini disebut
sisa pepejal. Ya. Sisa pepejal. Jadi kalau jabatan pengurusan tu dia tak sebut jabatan pengurusan sampah. Kesian. Ayah awak kerja mana? Kerja sampah. Pengurusan sisa pepejal. Sampah lah. Rupanya bukan setakat perkara-perkara itu saja. Dalam Islam dititik beratkan pencemaran alam ini, jangankan kata toksik-toksik ni semua tau. Dihukum sebagai golongan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kan video ni, kalau ada yang rakam, cut, masuk TikTok ke apa, tolong viral. Ni kita nak beritahu. Dua golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat. Jangan main-main tau. Laknat ni bukan cerita hanya orang yang sekadar dia nampak apa, aduh rasuah, ini orang yang salah guna kuasa, orang yang benda-benda yang bersifat orang lain, bukan dia. Padahal dalam tak sedar mungkin kita pun terlibat sama. Siapakah dua golongan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ittaqul la'anaini. Nabi kata, takutlah kamu pada dua keadaan yang boleh mengundang laknat Allah Taala, kebencian, kemurkaan Allah, iaitu kata tanya para sahabat, wa man la'anani ya Rasulullah, apakah atau siapakah dua golongan dilaknat Allah itu? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim, rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua golongan dilaknat Allah, riwayat daripada hadis riwayat Imam Muslim ini, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu pertama, orang yang membuang air di jalanan umum, kencing. Oh, dia kencing di jalanan orang lalu lalang, situ dia kencing. Dan yang keduanya adalah dia kencing lagi. Dia banyak air kencing. Yang keduanya dia kencing dekat tempat orang berteduh. Dulu tak ada R&R. Pokok-pokok, tempat yang rendang, dia akan bersantai, parking sejak unta dia tepi, kuda dia apa? Dia rehat. Si tempat rehat tu lah bau dia Allahu Akbar. Aku dah lah letih. Bau ni pula aduh berkicap kan, berkicap. Jadi tolong Tuhan laknat kot. Betul. Tuhan laknat ni. Kalau kencing tu, maknanya mungkin ada seorang kata alah kencing Ustaz, tak ada apa kot. Kalau kencing pun bukan kencing tu salah. Kencing tak kena tempat. Kalau tadi takut kena tempat. Kencing tak kena tempat pun Tuhan laknat, apatah lagi membuang situ. Dan kemudiannya kita nak rehat dulu ke macam mana? Boleh Ustaz, kita nak rehat seketika, okey? Mungkin tanggung dulu. Mungkin ada yang pergi toilet. Betul. Dia kata Ustaz suruh kencing banyak kali sangat. Sejuk pula Ustaz Sejuk pula. Baik, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita nak sambung tentang perbincangan kita yang mana kita berhenti tadi pada cerita membuang air dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang sahabat kita tanyakan soalan tadi tentang bagaimana pula golongan yang tanpa rasa bersalah tuang, buang sisa toksik yang akhirnya merosakkan flora fauna, sungai-sungai kita tercemar dan macam-macam lagi. Dia sungai ni pun dia ada tahap-tahap pencemaran. Ada tahap sungai yang kalau mandi saya pun dah kena, ada tahap tersentuh air sikit pun dah habis, boleh meninggal pun ada. Teruk, dahsyat. Dan kita berdoalah moga negara kita, sungai-sungai kita dipelihara, walaupun dah ada dah sungai-sungai yang memang teruk sangat, dah kotor sangat dah. Ini kita harap kerjasama daripada semua pihak lah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, hadis Nabi SAW, dua golongan dilaknat Allah, iaitu pertama yang jenis kencing pada jalanan orang, laluan orang dia pergi kencing kat situ. Yang keduanya adalah dia kencing di tempat orang berehat. Tu yang kadang dalam tandas pun, maaflah tuan-tuan, flush lah. Betul. Tolonglah simbah itu flush. Jangan tak flush, biar
yalah kapal selam yang masih tertunda tak tenggelam, tolonglah bagi hilang. Jadi tu ada setengah tu pihak masjid maknanya berhalus sangatlah, bersopan menegur kan. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Pantun, tak faham juga pantun, tak tahulah. Yalah, tapi dalam banyak-banyak kencing ni paling bahaya sekali kencing member lah. Kencing member. Itu tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Tuan-tuan semua, cuma berbalik soalan tadi, apakah cara untuk dia nak bertaubat? Si pelaku-pelaku ataupun yang telah pun merosakkan alam ini. Rupanya dalam kita tidak sedari, dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang satu ayat yang mengisahkan kita semualah. Apa kata Allah Taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebutkan, dialah yakni Allah yang menghidupkan bumi ini dan mengindah mencantikkan bumi ini. Namun fastaghfiru, mana-mana orang yang buat rosak, yang buat kemusnahan pada alam ini, pencemaran dan bagai-bagai lagi, kena minta ampun pada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah, kemudian tubu ilaih, dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Surah Hud ayat 61. Surah Hud ayat 61. Kata para ulama tafsir, merosakkan bumi adalah satu kesalahan. Merosakkan bumi itu adalah satu kesalahan. Kalau dah namanya salah, mesti minta ampun dan bertaubat. Dalam hal ni, saya nak menarik perhatian semua penonton-penonton, pandangan seorang ulama dari negara seberang, iaitu Kiai Tontowi Jauhari Al-Musaddad. Beliau ini telah pun mengeluarkan, ni dia sebut fatwa jugalah, macam fatwa juga, berkaitan tentang penjagaan alam ini. Kata beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni orang Islam, khususnya manusia semua secara umumnya, wajib untuk jaga dan memelihara lingkungan hidup ataupun kelestarian alam. Dan haram bagi sesiapa yang melakukan kegiatan yang boleh merosakkan alam. Habis itu, kalau dia dah terlanjur dia buat, mungkin barangkali memikirkan duit lah, fulus lah, apa semua kan, apa patut dia buat? Dia dah tarah dah bumi ni, apa pokok-pokok semua habis, sungai dirosakkan semua. Apa patut dia buat? Maka dia kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kaedah taubat yang selain daripada minta ampun pada Allah apa semua, cara yang dicadangkan oleh Kiai Tontowi Jauhari Al-Musaddad ini, kata beliau, iaitu dengan tanam balik pokok-pokok. Orang tebang, dah cabut pokok, tanam balik. Tanam balik pokok-pokok yang telah engkau rosakkan, yang telah engkau cabut ke, yang engkau dah pun musnahkan dia punya, yalah, kalau binatang tu habitat dia semua, tanam balik. Fikirlah kau mana tanam balik sebagai penebusan. Ataupun mana-mana sungai yang telah dirosakkan oleh engkau dan kelang kau, kena balik, bersihkan balik. Allah, ni kos lah banyak. Habis tu. Tuhan buat ni semua ni percuma untuk dijaga, engkau suka hati. Jadi cara nak taubat, bukan hanya sekadar semata-mata menadah tangan doa minta ampun, astagfirullah, menangis-nangis, berlinangan air mata saja. Bukan semata itu. Kau kena tebus balik dengan memperbetulkan keadaan semula. Wallahualam. Baik. Saya suka dengan soalan dari sahabat kita Siti Salbayah mengenai pandangan kita bila menghadapi sesuatu bencana. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah untuk memperbetulkan pandangan bagi mereka yang kurang memahami bahawa musibah ini bukanlah bermaksud Islam itu menyusahkan, kerana di sebalik musibah itu ada hikmah buat manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Siti Salbiah atas soalan. Macam mana Ustaz nak bagi faham bila datang musibah, Allah bukan zalim, Allah tu penyayang. Silakan Ustaz. Ya, baik.
Terima kasih ya sahabat kita yang mengajukan soalan. Kalau sahabat kita yang tanya soalan Siti Salbiah tadi ni, kalau Cik Puan ikuti kupasan kita daripada awal tadi, kalau perasan telah saya sebutkan surah At-Taubah ayat yang ke-70 yang mana kata Allah Ta'ala, Allah sesekali tak buat zalim pada mereka, namun mereka lah yang buat zalim pada diri sendiri. Mungkin ada orang dia kata, tak ada, saya tak buat zalim kat diri saya, tak ada. Muhasabah balik. Cek balik. Ada benda tak kena tu. Dia sebab, saya nak fahamkan begini ya. Sememangnya Allah Ta'ala tidak buat zalim pada hambanya. Walau bagaimanapun, perlu diingat, kadang-kadang ada benda yang kita mungkin terlepas pandang buat, balasannya Allah datangkan juga sebagai ingatan kita. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat apapun yang kamu terima maka itu dari Allah, dan bencana apa menimpa kamu, kesusahan itu semua datang dari kesalahan kamu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Okey, macam ni. Kita keluar sekejap. Tajuk masih tajuk kita lah. Musibah alam. Tapi saya nak perkaitkan macam ni. Rupanya, apa yang berlaku di bumi ada kaitan ataupun tidak dengan perlakuan dan perbuatan manusia. Kan? Ada kaitan ke tidak dengan perlakuan ataupun sifat manusia tu yang mengakibatkan alam ini juga terjejah. Bukan maksud saya yang mencemar alam, yang tuang toksik apa tebang pokok tu kita tahu dah. Betul. Ini perangai-perangai ni yang melawan hukum Allah, yang saja ingkar dengan perintah ataupun sunnah Nabi, menghina agama sendiri. Ada kaitan tak? Oh, rupanya ada. Ada. Sampai tahap ada orang dia kata betul. Alah ustaz-ustaz ni asal kalau sebut bencana alam je mesti dikaitkan dengan golongan tak tutup aurat, golongan makan duit haram. Tak ada kaitan lah. Siapa cakap? Sejarah telah pun membukti, bukan sejarah mungkin berulang tu, itu pun betul juga tu. Sejarah mungkin berulang kan. Tapi sejarah telah membuktikan bahawa akibat keruntuhan moral, buruknya akhlak dan jahatnya kepribadian umat dulu, mereka dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk kemusnahan alam. Nak cerita sekarang ke di channel lain? Boleh Ustaz. Sempat lagi sempat. Kira nak berhenti je Ustaz ni dah. Kan? Iaitu antaranya apa? Perlakuan umat dulu-dulu yang akhirnya musibah alam berlaku. Contoh Nabi Nuh alaihi salam. Betul. Kaum Nabi Nuh yang ingkar, pergi sembah berhala-berhala dan meninggalkan penyembahan terhadap Allah SWT. Akhirnya mereka melawan Nabi Nuh semua, datang banjir besar. Masya-Allah. Sibuk main api sangat, Tuhan datangkan air. Bam habis semua. Nabi Hud alaihi salam punya kaum dia ketika itu mendustakan Nabi Hud, kata menipulah apa. Tuhan datangkan angin yang dahsyat, bunyi guruh, timbunan tertimbun dalam pasiran. Nabi Soleh Nabi Soleh pun sama. Kaum dia punya jahat. Nabi Soleh kan dia punya mukjizat unta keluar dari batu. Unta tu kira fauna lah, maknanya makhluk Tuhan yang kena dijaga. Dan Nabi Soleh beritahu, biarlah dia makan, dia minum, jangan kacau dia usik dia. Kacau dia usik. Jangan. Dia orang bukan sekat kacau usik, bunuh unta tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bencana yang sangat dahsyat lah pada dia orang semua. Bumi bergegar semua. Kaum Nabi Syuaib menipu dalam perniagaan, wang perdagangan, menipu dalam timbangan. Jadi Allah Ta'ala datangkan dahsyatnya musibah itu. Alam seolah-olah mengamuk. Ini semua kerana perbuatan dan perangai-perangai mereka sendiri. Samalah macam Firaun kan. Firaun jahat sangat, zalim sangat. Datanglah dia panggil apa, wabak Mesir kan. Wabak Mesir, banjir katak, belalang, itu macam-macam Ustaz. Kezaliman lah tu. Jadi takkan nak kata belalang katak ni datang ni tak ada kaitan. Ada. Kejahatan kezaliman kau mengakibatkan dunia ini menjadi kelam dan huru-hara. Dia saya ingat kita rehat dulu. Boleh Ustaz? Kan macam mana? Baik. Jadi kita ada dua mata. Satu untuk kita lihat kelebihan dari Allah, dan satu lagi untuk kita melihat kekurangan diri kita. Baik, kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membincangkan topik berkaitan fiqh, iaitu musibah alam, bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baik, jadi kepada anda yang sudah mendengar pencerahan dari Ustaz kita, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan. Saya tak faham lah Ustaz, suka, siapa dan sebar. Like, comment and share. Oh, baru faham katanya. Baik, jadi soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagai orang yang beriman, apakah ucapan dan reaksi kita apabila menghadapi sesuatu musibah? Contohnya ribut, taufan dan banjir kilat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi kita orang Islam, kita orang beriman ini, kita tak terlepas dan kita tak pernah renggang daripada ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam suka maupun duka, dalam tenang maupun dalam kelang kabut, keadaan apa sekalipun, ingatan pada Allah tak pernah luput pada ataupun tak pernah renggang ya. Yeah. Jadi oleh kerana itu, apa di antara kalimah-kalimah yang patut dibudayakan supaya dalam keadaan yang cemas, yang panik, ingatan pada Allah tak pernah lupa, iaitu antaranya kalau berlaku angin yang kuat, berlaku tiupan yang kuat ataupun bergegar-gegar ni, seeloknya adalah kita melaungkan azan. Melaungkan azan ni mungkin atau apa kejadian terbakar lah apa semua ni kan. Mungkin ada orang yang tak faham, dia kata bila dah berlaku kebakaran ke apa, simbahlah air telefon bomba lah, sibuk nak azan dah. Apa bantuan Tuhan nak datang ke apa? Tolong jangan cakap macam tu kalau tak tahu falsafah. Yang ikhtiar panggil bomba, panggil bantuan datang tolong tu, tapi yang azan ni jangan lupa. Kenapa azan ya? Mungkin ada orang tertanya-tanya. Sebab apa? Azan tu boleh memadamkan api ke apa? Ketika orang dalam panik, kelang kabut, cemas, kebiasaan orang tak ingat Allah. Kebiasaan ya? Setuju. Kebiasaan orang tak ingat pada Allah Ta'ala waktu tu. Maknanya yang api, yang tanah runtuh, yang air yang makin naik, orang tak ingat Allah waktu tu. Orang ingat benda lain dah. Nak selamatkan diri, mana nak menyorok ke apa kan. Ketika azan dilaungkan, seolah-olah jiwa kita dihidupkan semula bahawa yang berlaku, yang sedang menimpa ini, Allah izin. Masya Allah. Baru dia kuat. Baru dia jadi tak gelabah. Sahabat kita tanya tadi macam mana nak mengendalikan takut kan. Ingat bahawa ini semua Allah yang izin berlaku. Allah jualah yang akan pelihara kita. Telefon bomba, buat persiapan, simpan dokumen penting, itu memang kena buat pun. Manusia dah nama tawakal kan. Kena buat dulu, barulah selebihnya Allah akan tolong. Azan. Ataupun kalau sekiranya kita yang menjadi mangsanya, na'udzubillah min zalik, maka eloklah kita mengatakan apa? Ayat yang itulah doa ditimpa musibah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya segalanya datang daripada Engkau ya Allah. Kami datang pada Engkau dan kami akan pulang kembali pada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran di sebalik kesabaran kami berhadapan dengan musibah dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang Kau ambil ini ya Allah. Ambil panjanglah Ustaz. Kita tengah musibah ni Ustaz, tak teringat Ustaz, doa-doa tu panjang benar, dah beringkar-ringkar lah Ustaz. Diskaun lah Ustaz, ujung-ujung tahun ni diskaun pula. Engkau dah lah nak minta tolong Allah Ta'ala, lepas tu minta diskaun pula tu. Tak apalah, bolehlah kita sebut ramai-ramai ni, kita sebut apa? Qaddarullah. Qaddarullah wa ma sya'a fa'ala. Qaddarullah wa ma sya'a fa'ala. Maknanya apa? Allah sudah takdirkan sesuatu. Allah dah takdirkanlah ini yang berlaku ni.
dan dialah yang berbuat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tu sendiri. Allah kan iradah, berkehendak. Allah berkehendak nak jadi ya. Walau tempat yang tak pernah sangka, tak pernah jangka, tak pernah duga, dah nak jadi kan, tetap jadi ya. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Mulalah sebut itu dan jadikan dia sebagai budaya. Artinya apa? Apa jua keadaan maupun situasi, Allah sentiasa diingatan kita. Masya-Allah. Tapi Ustaz, kadang-kadang orang kita ni punya takut takbir azan tertukar takbir. Takbir raya Ustaz takbir raya pula. Tak apalah, yang penting ada kalimah Allah dilontarkan. Jadi tu pula pagi raya. Pagi raya pula. Kenalah ya. Allahu Akbar. Okey Ustaz, soalan yang seterusnya dari Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan mereka yang beranggapan bahawa musibah alam ini hanyalah sekadar bencana alam biasa, bukannya ujian dan peringatan dari Allah? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ini yang Ustaz katakan tadi, ini bukan kuasa Allah. Ini fenomena alam sahaja. Betul? Bagaimana Ustaz? Ya, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf. Kita belajar. Jadi bila dah namanya belajar, perkara-perkara yang kita tak tahu pun sebelum ni, moga-moga diampun Allah. Amin. Pagi ni baru tahu rupanya. Apa antaranya? Bercakap ataupun percakapan, pertuturan orang-orang yang mengatakan ni semua tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala ni semua biasalah. Kita bimbang tergolong dalam kalangan orang yang memperolok-olokkan apa yang Allah Ta'ala dah jadikan ni. Seolah macam berpemain ayat Quran ke, ataupun dia mempermainkan ketentuan Allah. Jangan jadi macam orang Yahudi Nasrani. Allah rakamkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa yang dia orang kata kami ni bangsa yang takkan dibakar dalam api neraka. Kalau kena api neraka pun pada ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu ya. Kalau kena siksa pun ada hari-hari lah, weekend mungkin cuti umum, cuti peristiwa lah kalau nak kena siksa pun. Dia main ayat Quran. Allah Akbar. Jangan jadi pok-pok macam tu. Kita siang malam doa tak maulah jadi Yahudi Nasrani tu. Dah ada buat perangai seakan dia orang dah. Na'uzubillah. Cuma kita nak pesankan bahawa perangai-perangai suka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini telah pun Allah Ta'ala tunjukkan dalam sejarah apa yang diorang perlakukan, Tuhan buat balik pada diorang. Contoh, di zaman Nabi Syuaib alaihi salam dulu ada jenayah yang berlaku. Kaum Nabi Syuaib ni, diorang ni antara perangai diorang lah merompak, rampas hak orang, syirik pada Allah Ta'ala dan menipu dalam timbangan. Orang minta 2 kilo, dia letak 1,5 kilo. Kurangkan. Meter hala ke dia. Dia tipu dalam timbangan. Akhirnya Allah balas balik. Dalam bentuk apa? Saya ingat dalam bentuk tu kita nak rakyat. Ada soalan lagi tak? Boleh. Silakan Ustaz. Okey. Allah balas dalam bentuk apa? Yang dia buat tu Tuhan buat balik. Contoh, pertama, dia orang ni suka sangat mengugut orang di jalanan. Bagi duit, bagi pisau kan dia mengugut orang, dia menggoncang orang, menakut-nakutkan orang. Akhirnya dalam surah Al-A'raf ayat 91, Allah goncangkan bumi mereka. Suka sangat menjerit-jerit depan Nabi Allah. Maaf. Duk meroyan dalam Facebook. Allah. Komen tak tentu arah, maki para ulama, hina para mufti. Allah, itu kira zaman dulu macam tu, dia tak ni kan, dia meninggi suara, menghina para nabi. Akhirnya Allah datangkan satu letusan suara, fa akhaznahumus sayhatu musbihin. Allah binasakan mereka dengan menggemparkan bumi dengan satu letusan suara yang sangat kuat, gegendang pecah gitu lebih kurang. Tak mampu, meninggal. Maknanya yang dia buat tu Tuhan balas balik. Ya Allah, dan banyak lagi Ustaz, jadi kita nak meraihkan dahulu pemanggil mungkin. Okey, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan saya begini Ustaz, nak tanya. Adakah disebabkan kurangnya kesedaran kita dalam memelihara alam ni menyebabkan terjadinya musibah alam? Okey, soalan tu soalan saya. Jadi saya nak satu pantun lah buat da'i. Buka warung di waktu malam, pelanggan datang dari Melaka. Allah perintah peliharalah alam.
agar tidak berlaku malapetaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa atas soalan dan pantun. Tak balas ya? Sila. Okay, silakan Ustaz. Adakah kurang kesedaran orang kita berlakunya bencana-bencana seperti yang telah disebutkan tadi Ustaz? Ya, baik. Terima kasih ya. Tuan Ismail yang mengajukan soalan sebentar tadi. Macam sebut nama ayah sendiri pula. Allah Akbar. Penonton-penonton yang saya hormati semuanya. Ya, kalau ditanyakan tentang soal adakah kita ini agaknya kurang kesedaran ke apa, tidak mustahil, memang ya pun. Barangkali kerana kita ni kurang kesedaran, maka mengakibatkan berapa ramai di kalangan kita yang masih lagi tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa berdosa. Tak ada rasa berdosa sebab pada dia dosa ni barangkali menipu, tak semayang, tak puasa, itu dosa. Takat buang sampah merata-rata, kotorkan sungai ni tak dosa kot. Benda belejah dia tu. Benda belejah. Salah tuan-puan semua. Mengotorkan alam, merosakkan alam ini, itu pun termasuk juga benda-benda yang dianggap sebagai berdosa. Berdosa sama sekali. Saya ambil contohlah macam kita di Malaysia ni, kita ni sampah paling banyak sekali ataupun sisa pepenjal lah. Antara yang paling banyak sekali adalah penghasilan makanan. Maknanya macam ni, makan-makan yang bazir tak dihabiskan itu buang. Ada dibuat kajian dulu, pernah sekali, sampah makanan saja sampai lebih kurang 15,000 tan ya. Dia punya banyak je tu. Makanan saja. Makan ke minta ke darah? Ya Allah. Patutlah dalam Islam kita diajarkan supaya innal mubazzirin kanu ikhwanu syayatin kan. Membazir itu adik-beradik setan. Betul lah kan? Orang buat jahat, rasuah ke, berzina ke apa, masih tak disebut lagi adik-beradik setan. Betul. Membazir ni adik-beradik setan. Oh, memang dahsyat sungguh. Ni yang kita cakap ni kesedaran lah ni. Moga-moga sedar. Ataupun kita ni, purata rakyat Malaysia menghasilkan sampah 37,000 tan sampah dalam sehari. Allah. Maknanya kalau dalam setahun tu 30,000 buah Airbus tu, kapal terbang tu boleh dimuatkan. Sampah saja. Sampah saja. Jadi tolonglah ingatan buat saya dan kita bersama supaya ingat-mengingat ni kena selalu dilangsungkan menerusi pelbagai platform dan media supaya jangan mengotorkan, merosakkan alam amanah Allah ni, kerana akibatnya nanti ataupun balasannya nanti dengan kita sekali akan terkena, walau tak bersalah, tak berdosa sekalipun pun terkena juga nanti. Baik, dia kena saling tegur, menegur, ingat, mengingati. Baik, kita nak berjeda seketika. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat sama-sama kita amal dan kita sebarkan dalam kehidupan kita. Yang paling penting dah tahu, apabila kita buang sampah dan kita buang sesuatu benda yang boleh merosakkan muka bumi ini, mendatangkan dosa, maka kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Baik, jadi saya bila sebut tentang topik kita berkaitan musibah alam ini, saya tertarik untuk bertanyakan kepada Ustaz tentang, bila sebut tentang musibah ini, kita ada jabatan cuaca yang akan bagi tahu kepada kita, contohnya hujung tahun akan berlaku kebiasaannya banjir besar, hujan yang lebat, ramalan Ustaz. Jadi adakah perkara sebegitu disebut juga oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Oh ya, baik, terima kasih ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan, sungguh pun kalau tidak terlalu spesifik, bulan berapa berlaku, kebiasaan pada pertengahan tak disebut secara terperinci sekalipun, namun sebagai ingatan kita bersama ada disebutkan, iaitu antaranya ada 3 waktu.
Ada 3 waktu berdasarkan apa yang pernah peristiwa dahsyat berlaku dalam sejarah. Maka 3 waktu ini kebiasaannya datang musibah-musibah yang dahsyat-dahsyat ni untuk ingatan dan persiapan kita bersamalah, kerana ianya tidak mustahil boleh berlaku kembali. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan datangnya musibah ni keadaannya dalam keadaan mengejut. Mengejut yang macam mana? Pertama, datang waktu malam di saat manusia tengah leka, lena, dibuai mimpi waktu itu. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 97. Al-A'raf ayat 97. Datang waktu bila? Tengah malam. Ya, manusia siang kan dah penat dengan kerja, dengan urusan semua. Hujan pula malam tu. Allah, sedap lena. Sedap lah. Sedap lenanya. Tengah-tengah lena tu air naik. Masya Allah. Macam dulu berlaku ada satu daerah di Pahang dulu pernah berlaku. Mula siren amaran tu bunyi. Ya. Lepas tu kelang kabut lah, semua dah simpan-simpan. Dia orang pun dah ada setengah kawasan seolah-olah macam dah bersedia dah. Macam dah bersedia dah. Dia orang simpan dokumen, barang penting semua. Lepas tu tak lama lepas tu siren tu tak bunyi dah. Ya. Ingatkan keadaan dah pulih. Paras banjir tu pun dah turun ke apa. Alat siren tu pun tenggelam. Yang siren tu pun tenggelam. Bukannya dia tak bunyi itu sebab dia makin surut, tak, makin tinggi. Kelang kabut. Masya Allah. Mengakibatkan pada masa itu ada 14 kematian, 9 daerah banjir, 49 masjid terjejas dan 33 surau juga terjejas. Habis memang dahsyat tu yang kapet-kapet masjid, Quran habis semua. Dialah dalam musibah tersebut. Jadi datang waktu bila? Malam. Orang tengah dibuai mimpi, satu. Yang kedua, musibah juga dalam ayat yang sama, datang ketika awal-awal pagi. Dia datang awal pagi. Kalau macam tengah malam orang tengah tidur tu, banjir tahu sudah pun berlakunya tu. Hujan bermula pada hari Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu tu kan. Hujung minggu kan orang rehat semua, tidur, datang. Dulu saya ingat berlaku ribut Greek. Kan malam. Bukan di Greek. Ribut Greek dulu berlaku di Sabah tak silap lu. Pun tengah malam tu. Kau tengok balik keratan akhbar tu kan, berlaku tengah malam. Angin kuat datang malam. Kemudian lumpur lah semua kan. Yang keduanya berlaku di waktu awal pagi. Macam pernah sekali dulu berlaku tsunami, bukan tsunami 2004 dulu ni, yang selepas pada tu kan orang balik pada semayang subuh pagi-pagi, balik pada masjid ke dalam perjalanan nak pergi masjid semayang subuh macam tu lah. Kan bergegar. Ada saksi tu dia maklumkan, dia melaporkan yang dia waktu tu dia rasa macam dia pening. Allah. Bukan dia pening, memang bumi tu bergegar. Bagi kawan-kawan kita di Indonesia yang sering berhadapan dengan situasi ni, dia orang sikit dia dah tahu dah ini apa yang berlaku ni. Berlaku bila? Awal pagi. Awal-awal pagi. Dan yang ketiganya iaitu berlaku ketika manusia sedang tengah leka bermain tak ingat apa. Surah Al-A'raf ayat 98. Dia tengah leka bermain, tengah syok, waktu itulah datang. Masya Allah. Pernah kan kita dengar macam-macam berita, tengah bermain-main, bermandi-manda di pantai dengan anak main pasir semua. Dia orang nampak ombak tu macam pelik. Nampak dia gulung tu pelik sikit. Sekali lagi datang, makin tinggi ya. Mula anak-anak tu pergi main lagi. Dia ombak kan macam tu. Kita pergi main, dia tarik tu. Allah, sekali datang rupanya tsunami, na'udzubillah min zalik, dahsyat. Kalau di sungai pun sama. Kawan-kawan kalau dah dimaklumkan pihak resort, hujan dah di atas, gelap langit, naik je lah. Jangan duk berdegil lagi. Kambing ke ikan ke tinggal lah. Jangan tinggal duk bakar-bakar lagi, nak bakar lagi. Dia dah kepala air ni kalau dia datang memang bahaya. Memang dia tak ada isyarat. Banyak lah. Memanglah abuk-abuk kayu lah apa. Takkan nak tunggu tu baru naik. Tak sempat, memang tak sempat. Dahsyat. Kepala ini memang terlalu kuat. Dan waktu bila? Tengah sibuk leka bermain. Kalau Da'i Hakim perasan dan penonton-penonton yang saya kasihi semuanya perasan, ketiga-tiga waktu ini adalah waktu apa? Kalau saya rumuskan lah, waktu apa? Waktu kita lalai. Betul. Lalai. Tengah malam, duk melayan movie lagi, lalai. Kedua, waktu awal pagi. Awal pagi kadang lalai lagi. Setengah subuh tak mayang, bangun lewat sama. Tahu-tahu tenggelam lah. Yang ketiganya adalah iaitu ketika sedang sibuk bermain. Betul. Lepas tu kita beriadah, melancung, berjalan,
berlibur apa sekalipun, jangan lupa sembahyang, jangan lupa Allah Taala tu. Kalau datang benda tu, dia seolah-olah tak ada amaran dah. Betul. Wallahualam. Dan berlakunya benda-benda sebegini kerana kita tak menghargai, Ustaz, sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi kita dah bincangkan tentang kesan-kesan, akibatnya, cara bertaubat dan banyak lagi yang kita bincangkan sebenarnya. Jadi Ustaz, timbul persoalan, macam mana kita nak menghargai ciptaan-ciptaan Allah ini? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, rupanya alam ini telah pun Allah Ta'ala jadikan sebagai suatu ingatan kita terhadap Allah tau. Maksudnya tengok matahari ingat Allah. Lagu lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Dia tengok tu mesti ingat pada Allah. Samalah dengan musibah yang berlaku sekalipun. Cuma ada seorang profesor ni, seorang Dr. William Brown, dalam kajian dia, menarik ya. Dia kaji ayat Quran, dia mengkaji ayat Quran pula. Dia mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan, tentang pokok. Menarik perhatian kita adalah kajian dia berkaitan tentang apa? Dia kaji tentang, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tentang pokok ini berkeupayaan untuk bercakap di antara dia. Pula. Dia orang kata profesor-profesor ni banyak sangat buat kajian, otak berasap dah kot Azan. Sampai dia kata pokok sama pokok pun dah boleh bercakap dah ni. Tak. Ini bukan kajian tepi jalan punya cari Facebook, WhatsApp ke apa, bukan. Ini kajian betul-betul tuan-tuan ya. Dia mendapati bahawa pokok ini ada cara dia berkomunikasi sesama dia lah. Daun-daun ke apa, ada. Dia meletakkan satu alat yang mana alat tersebut untuk nak tangkap ada bunyi yang dihasilkan oleh dedaunan ataupun pokok tersebut. Dia panggil oskiloskop. Dia panggil alat tersebut oskiloskop ni. Dan dia dapati bahawa sesama pokok ni cakap. Dan dia bentangkan kajiannya ini dalam satu persidangan. Dan dia non-Muslim. Tapi bangun seorang profesor ini Muslim daripada Pakistan ke India macam tu. Dia kata kami orang Islam dah lama tahu benda itu. Apa dia? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard ila akhir al-ayah. Telah bertasbihlah segala yang ada di langit dan di bumi. Betul tu? Betul. Maksudnya alam ini bertasbih. Pokok-pokok bertasbih. Cuma kalau dalam surah Isra ayat 44 Allah Taala sebut lagi, kalian tak faham bahasa zikir dia. Betul. Bukan takkan pokok subhanallah, kucing Allahu akbar, Allahu akbar, kucing kan. Dia ada cara dia. Hargailah alam. Cuma kalau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi ajar umat supaya hargai alam ini dengan beberapa kaedah. Antaranya apa? Jangan membiarkan tanah-tanah itu tak diusahakan. Ini ada dalam hadis Nabi sebut, man kanat lahu ardun falyazra'ha fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Nabi SAW berpesan, kata Nabi, siapa-siapa yang ada sebidang tanah, maka hendaklah dia menanam tanah tersebut. Maknanya mengusahakan tanah tu. Dan kalau dia malas sangatlah nak usahakan tanah tu, Allah, apa benda nak tanam ni kan, maka berilah kepada saudaranya untuk usahakan tanah tu. Faham? Sewakan pada adik-beradik ke apa, nanti hasil bahagi dua ke komisen ke apa kan, kiralah leh. Yang penting tanah jangan dibiarkan, mesti diusahakan. Tanamlah apa patut pun. Ni tak kiralah orang kampung ke orang di bandar ni, tanah dalam pasu ke apa, buatlah apa boleh, tanamlah apa-apa pun. Kan? Yalah kalau duduk di bandar ni kan, serai pun beli kat kedai ya. Kalau orang kampung cili ke semua ada, semua ada belakang rumah ya. Kucai pun beli ya. Satu hari Saidina Umar Al-Khattab, dia pernah pergi ke rumah satu orang pakcik ni, seorang lelaki ni, dan dia tengok pakcik tu ada tanah, belakang rumah dia ada tanah. Tak buat apa, lapang elok. Lapang elok, boleh main bola lapang. Saidina Umar tanya pakcik tu, ma yamna'uka an taghris ardak? Apa yang menghalang kau ni pakcik daripada mengusahakan tanah? Lapang nampak. Kata pakcik tu, ana syaikhun kabirun amutu ghada.
Orang tua. Saya dah tua dah. Tak larat. Esok lusa meninggal. Nak buat apa lagi? Saya tak buat apa-apa lah dia kata. Faqala Umar, a'zim alaika litagrisaha. Pak Cik kena tanam juga. Ya. Saya nak Umar suruh, Pak Cik tanam juga. Buatlah apa-apa pun, tanam apa-apa patut. Lalah, tahu apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar sendiri yang makmurkan tanah tu. Masya Allah. Tak boleh, jangan biar tanah tu kosong. Tanamlah, buatlah apa-apa perusahaan, penanaman, apa buatlah sekalipun. Jangan dibiar semak samun macam tu, jangan. Rupa Islam ajar macam tu. Ini kaedah menghargai alam yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Okey, baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin Ustaz kongsikan kepada kami 3 pengajaran penting sepanjang kita berbincang pada pagi ini. Ya, silakan, baik, terima kasih. Pertama sekali, penonton semua, menjaga alam ini bukan tugas semata-mata Jabatan Alam Sekitar ke, Jabatan Meteorologi ke, MET ke apa, ataupun bukan sekadar kewajipan pihak pemerintah semata-mata. Kita sebagai rakyat jaga. Masing-masing kata falsafah Cina, dia kata apa? Setiap rumah jaga rumah, sapu sampah masing-masing, bersih negara tu. Satu. Yang keduanya, jangan sesekali memudaratkan alam dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau buat juga dosa. Bukan kata tak semayang, tak puasa je dosa, ambil rasuah je dosa, mengotorkan alam pun berdosa. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita biarkan tanah yang ada tu kekosongan tanpa diusahakan. Ada tanah, buat saja. InsyaAllah Allah akan berkati kehidupan kita. Dan sedikit doa Ustaz sebagai penutup program kita pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami kesejahteraan kehidupan, kesihatan tubuh badan. Jauhkan kami daripada sebarang wabak, penyakit, bala bencana, malapetaka yang memudaratkan. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ampun padamu atas keterlanjuran dan perbuatan-perbuatan tangan-tangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Kaulah Tuhan yang maha menerima taubat dari hamba-Mu. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda sedang penonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Anas dan guru kita yang mulia Ustaz Muhadi Haji Jol di bawah topik sirah, iaitu tokoh hadis Imam Al-Bukhari. Baik, jadi teruskan menonton 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.